Pada malam ini kita mengadakan pentas ceramah sempena dengan Muktamar Tahunan PAS yang ke-69. Umur hayat PAS yang ditubuhkan secara resmi sejak daripada tahun 1951. Inilah dia umur yang matang kepada perjuangan parti yang dibawa oleh Parti Islam se-Malaysia PAS. Yang mempunyai pengalaman. Kita mempunyai pengalaman sebagai pembangkang. Kita mempunyai pengalaman sebagai memerintah negeri. Kita mempunyai pengalaman duduk sebahagian dalam kerajaan persekutuan. Dan kita juga mempunyai pengalaman berkawan dengan semua parti. Dan bergaduh dengan semua parti. Ini PAS. Tapi tuan-tuan, apa yang kita lakukan? Kesemuanya ini ialah bukan kita lakukan saja-saja. Tetapi ialah semuanya telah diatur. Kita membuat keputusan apa saja pada kita yang menguntungkan perjuangan Islam. Dan juga untuk masa depan kepentingan agama dan bangsa di negara kita. Maka itulah strategi yang PAS lakukan. Oleh itu tuan-tuan melihat PAS terus mendapat sokongan dan dokongan. Walaupun kami akur, PAS ni bukanlah satu agama. Kita tak pernah ajar orang katakan PAS ni Islam, Islam tu PAS. Kita tak pernah mengajar orang. Kalau orang PAS dia tak semayang, masuk neraka. Tetapi perjuangan yang PAS cuba bawa ialah kita ada rujukan yang jelas dalam perlembagaan kita. Dasar kita ialah Islam yang termaktub dalam perlembagaan parti kita. Walaupun kepimpinan bertukar ganti, namun dasar perjuangan PAS tidak pernah kita tukar sama sekali. Kalau mengikut kajian daripada pengkaji-pengkaji sains politik yang mengatakan style kepimpinan ini, dia berikan dengan 4 style ataupun cara kepimpinan PAS bawa parti ini. Yang pertama ialah yang disebut sebagai kepimpinan tradisi. Waktu itu yang dipimpin oleh almarhum Tuan Guru Haji Ahmad Fuad yang merupakan Presiden PAS yang pertama. Kemudian kepimpinan PAS yang kedua yang dipimpin oleh almarhum Dr. Burhanuddin Helmi, yang orang meletakkan style kepimpinan dia ialah yaitu nasionalisme kiri. Kemudian dipimpin pula oleh almarhum Datuk Asri Haji Muda. Ia dianggap style kepimpinan dia ialah nasionalisme kanan.
Kemudian selepas itu pula, di zaman almarhum Tuan Guru Haji Yusof Rawa, bermulanya secara kepimpinan ulama. Walaupun apa style yang mereka sebut kepimpinan tradisi, kepimpinan nasionalisme kanan, nasionalisme kiri, kepimpinan ulama, namun dasar perjuangan PAS Islam kita tidak pernah buang. Maka dengan sebab itulah PAS sentiasa evergreen, sentiasa segar boga. Makin kuat orang fitnah PAS, makin gagah PAS melangkah gagah. Pepatah Cina sebut, emas yang paling berharga ialah apabila emas yang dibakar dengan bahan api yang kuat, maka disitulah akan menghasilkan emas yang terbaik. Sebab itu tuan-tuan yang saya hormati sekalian, walaupun PAS pernah kehilangan Presiden PAS yang pertama, meninggalkan parti PAS, almarhum Tuan Guru Haji Ahmad Fuad, karena dia berkawan baik dengan On Jaafar, PAS terus berjalan. Kemudiannya pula kita lihat, selepas daripada Tuan Ahmad Fuad itu dipimpin pula oleh sebentar oleh Dr. Alias Abbas. Dia ni seorang doktor perubatan, dan dialah orang yang pertama menubuhkan PAS juga cawangan di Mekah waktu itu. Dan dia pegawai perubatan, doktor perubatan. Atas jasa dialah juga berjaya mendaftarkan PAS sebagai parti politik untuk bertanding pilihan raya pada tahun 1955. Tuan-tuan, Datuk Asri Haji Muda, orang Kelantan panggil Ayah Mat. Saya dengar ucapan dia yang pertama waktu itu saya tingkatan 2. Ketika pilihan raya umum tahun 78, dia bertanding di Padang Terap. Parlimen Padang Terap waktu itu. Oleh kerana Kelantan kita kalah, Datuk Asri Haji Muda bertanding di Parlimen Padang Terap yang dianggap sebagai kursi yang agak selamat. Saya dengar ucapan dia hebat. Waktu itu saya bertingkatan 2 di Dewan Guru, dekat dengan Al-Usta, dekat Maktab Mahmud. Saya waktu itu sekolah itu. Memang hebat pidato dia. Suara dia yang serak-serak basah. Yang hebat, kagum ucapan dia waktu itu. Sehingga kan orang kata kalau tak ada Datuk Asri, PAS akan hilang, tak akan bangun lagi. Tetapi apa yang berlaku ialah apabila Datuk Asri meninggalkan PAS, menubuhkan Hamim, namun PAS terus bergerak. Sehinggalah tuan-tuan melihat pada hari ini, PAS hari ini sebagai parti yang dianggap sebagai tunjang kekuatan kepada orang-orang Melayu, Islam, Bumi Putra. Kita bergabung di dalam Perikatan Nasional. Maka sekarang ni PAS sedang melangkah gagah ke arah itu. Orang cuba buat macam-macam untuk melemahkan PAS. Namun perkara itu tidak berjaya untuk mereka lemahkan. Puncanya bukan kerana pemimpin. Pemimpin boleh datang dan boleh pergi. Kekuatan PAS ialah terletak pada dasar kita, yaitu dasar Islam yang kita pegang, menyebabkan kita mampu untuk bergerak sampai kepada hari ini.
Oleh itu, pemimpin mereka pergi. Pengikut, dia tidak ikut. Dia hebat. Pimpinan-pimpinan dulu kita tengok mereka hebat. Bukan kerana namanya. Mereka hebatnya karena mereka duduk bersama-sama dengan perjuangan Parti Islam Semalaysia PAS, menjadikan mereka hebat dan menjadikan mereka terkenal pada hari itu. Tapi apabila mereka meninggalkan PAS, orang tak ikut mereka. Dan mereka pun sudah pun tak dapat lagi dikesan oleh radar, sama ada Google ataupun apa-apa saja. Sebab apa? Sebab mereka meninggalkan perjuangan ini. Parti terus berjalan seperti biasa, seperti hari ini. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kerana PAS yakin inilah yang kita cuba didik orang. Kita tahu sukarnya nak mendidik masyarakat. Sebagaimana sebut oleh Al-Fadhil Datuk Mak Yahya tadi, Ketua Dewan Ulama. Bukan senang nak memecahkan pemikiran, tradisi dari kalangan orang-orang Melayu kita dahulu. Apabila mereka tidak boleh menerima tentang dalam Islam ada politik. Orang Melayu kita hanya boleh terima apa dia? Islam ini ialah semayang, puasa, zakat, haji, nikah, kahwin, talak, cerai, berai, wakaf, kubur, hancur, lebur. Sekat tu ya. Politik tak boleh. Dia kata politik kotor. Bukan senang nak pecah pemikiran dari kalangan orang Melayu. Dulu waktu saya duduk di Shah Alam, waktu saya berada mengajar di ITM, tahun 88 hingga 90. Duduk sini, duduk main kot ni dulu ni. Kita tengok bukan senang nak memberikan pengajaran, pendidikan, nak beritahu pada orang lah Islam ada politik. Bukan senang, sukar. Tapi kita terus mencerita. Kita terus menyampaikan risalah Islam. Kita terus beritahu kepada orang, ini dia Islam, kita tak pernah jemu. Akhirnya Alhamdulillah, masyarakat hari ini sudah pun sedar dan kita menggunakan segala platform yang ada pada hari ini. Walaupun mereka buat macam-macam, namun ianya tidak mampu untuk melemahkan parti perjuangan kita. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, orang kata PAS hari ini sudah nak bawa kepada parti kita ni parti chauvinis. Ada seorang ahli parlimen di AP selalu dia sebut, dia kata sikit-sikit, dia kata tengok macam Tok Guru Ni Aziz. Macam Tok Guru Ni Aziz. Dia ingat kalau ada Tok Guru Ni Aziz nak ikut di AP kot. Dia ingat kalau ada Tok Guru Ni Aziz nak ikut PAN kot. Dia cuba nak mainkan seolah-olah macam kita ini duduk bercakap soal nasionalis yang tak diizinkan oleh agama ialah yang disebut mal asabiyah. Asabiyah itu antu'aina qaumaka ala zulmin, kata Nabi. Asabiyah itu ialah kamu tolong kaum kamu atas dasar zalim. Ini tak boleh. Contoh dia, Cina bergaduh dengan Melayu. Hak salahnya Melayu. Melayu tu yang kacau amoy Cina. Tiba-tiba oleh kerana Cina pukul Melayu, kita pula pakat lebih ramai-ramai bela Melayu. Walaupun yang jahatnya Melayu, ini salah. Tak dibenarkan dalam Islam. Itu yang dikatakan asabiyah yang bukan dari kalangan aku. Kalau ada kedai Cina, ada kedai Melayu, kita beli kedai Melayu, tak salah. Itu sifat biasa. Yang salahnya, ada kedai Melayu, ada kedai Cina. Nak sobong dia. Sikit lagi. Yang salahnya ialah, iaitu kita beli kedai Melayu, kita bakar kedai Cina. Tak boleh. Ini yang salah.
Dari segi amalan kita lihat. Sebab itulah dialog-dialog. Baru ni saya pergi dialog di Pulau Pinang. Bersama-sama dengan seorang yang bertaraf. Apa? Nak sebut tak erti tu. Dia tu salah seorang daripada orang yang boleh memilih ketua padri di Vatikan tu. Di Malaysia ni seorang padri besar. Saya sebut. Kita bercabut tentang Islamnya macam ni. Kita tidak pernah menzalimi. Kita bagi tahu dalam sejarah Islam. Sejarah Islam. Daripada zaman Nabi SAW hinggalah zaman kini. Tidak ada kes yang kita ini menzalimi orang-orang bukan Islam. Walaupun mereka minoriti berada di dalam negara kita. Contoh hidup Kelantan kita katakan. Contoh hidup di Terengganu yang minoriti Melayu. Bukan Melayu, majoriti Melayu. Dan minoritinya Cina. Bukan Islam. Tapi mereka hidup dengan keadaan aman. Dan begitu juga di kampung kita pun sama saya kata. Contoh yang boleh tengok di kampung-kampung kita lihat. Orang Cina boleh meniaga kedai runcit dengan elok. Daripada kedai dia 1 pintu hingga 3 pintu. Hak kedai Melayu pula meniaga daripada 3 pintu hingga tak ada pintu. Pasal apa dia boleh meniaga? Sebab kita ajar anak-anak kita, ajar cucu kita, jangan curi barang Cina. Jangan buat zalim dengan orang Cina. Sebab tu lagi kita kata kita kuat Islam, maka selagi aman orang-orang bukan Islam berada bersama-sama dengan pemerintahan Islam. Kerana kita tahu kita buat zalim dengan dia, walaupun dia bukan Islam, kita akan diseksa oleh Allah kerana kamu menzalimi manusia. Kerana mereka itu ialah anak Adam dengan kita. Sebab itu tuan-tuan yang saya hormati sekalian, kita nak Melayu mesti kuat. Kita nak kepimpinan Melayu mesti kuat. Apabila kita kuat, barulah di sana orang bukan Islam juga akan hidup selamat dengan baik. Negeri yang aman, negeri yang baik, apabila tuan-tuan golongan majoritinya yang berkuasa dan mereka mendapat hak yang ada kepada mereka. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita melihat bagaimana sirah Nabi SAW ketika baginda wafat. Ada dari kalangan orang-orang Ansar yang nak melantik Sa'ad bin Ubadah. Nak lantik Sa'ad merupakan salah seorang daripada untuk menjadikan sebagai seorang pemimpin bagi menggantikan Nabi SAW sebagai seorang khalifah waktu itu. Tetapi ditolak. Sebab apa ditolak? Kerana bangsa yang berpengaruh ketika itu Quraisy. Sehingga kan Nabi SAW menyebut al-a'immatu min Quraisy. Syarat nak menjadi pemimpin mesti orang Quraisy. Syarat dia. Kenapa lantik Abu Bakar? Bangsa yang berpengaruh. Kenapa Abu Bakar menjadi khalifah? Kerana Abu Bakar mampu untuk menstabilkan golongan yang majoriti yang pengaruh di Madinah pada ketika itu. Sama juga di negara kita. Nak politik yang aman dan baik, maka dengan sebab itu kita dapat lihat perpaduan dari kalangan orang Melayu kita mesti kuat. Kita berpadu kita bukan kerana bangsa. Berpadu kita ialah kerana agama, kerana Islam. InsyaAllah orang bukan Islam akan selamat. Inilah sejarah yang berlaku dan terjadi, terbukti, teruji. Kita lihat apabila Islam kuat, orang bukan Islam juga akan berada dalam keadaan yang baik dan selamat. Sebab tu kita seru kawan-kawan kita. Tiba-tiba kita amat sedih apabila UMNO boleh pergi berkawan dengan DAP. Kita amat sedih, tuan-tuan. Amat sedih. Kalau kita tengok contoh dia kursi di Pahang. Pahang ni Perikatan Nasional boleh ada 17. UMNO juga dapat 17. Betul tak tuan? PH 8 je DAP.
Tiba-tiba tuan-tuan dia boleh tinggal hak Melayu. Dia boleh pergi ambil hak yang bukan Islam. Dia tinggal kita. Dia tinggal kita. Di Perak bersama. Perikatan Nasional boleh 24, 26. 26. BN ada 9. Pakatan Harapan ada 24. Dia sanggup pergi hulurkan tali bersama-sama dengan DAP. Saya beritahu kawan-kawan UMNO, awak boleh bergembira sekejap. Selepas ni rakyat akan hukum apa yang kamu lakukan. Dan pilihan raya negeri baru ni kita tengok rakyat telah pun memberikan hukuman kepada apa yang kita dapat tengok dari segi keputusan pilihan raya yang baru-baru ni. Itu mukadimah. Karena kita tahu UMNO ni dari segi prinsip pejuang bangsa ni kuat. Oh kuat dia bah. Tapi dalam keadaan yang ada pada hari ini, oh mereka kata DAP hari ini, oh jujur, PAS tak jujur. Nak tengok. Hang berkawan dengan DAP, sehari dua lagi baru hang tahu, Rabu, Khamis, Jumaat. Baru hang tahu. DAP akan sokong kamu selagi kamu boleh ikut apa yang dia nak. Dia akan tinggalkan kamu apabila kamu tak ikut cakap dia. Tuan-tuan, kalau PAS ni kebulur sangat nak berkuasa macam UMNO yang ada pada hari ini, kalau kami juga nak menjadi menteri, nak berkuasa macam UMNO yang nak pada hari ini, kalau kami juga nak jadi menteri besar, nak menjadi EXCO, kami tak keluar dengan DAP, Pakatan Rakyat, pada pilihan raya umum yang ke-14. PRU ke-14 2018 kami meninggalkan DAP dalam Pakatan Rakyat. Kami tahu kalau kami tinggal kami akan hilang kursi. Tapi kita rela tinggal apabila apa yang kita nak perjuangkan diganggu. Apa yang kita nak menyatakan dalam perjuangan kita, mereka sudah pun nak campur tangan, maka pada waktu itu kita tarik handbrake. Kalau kita nak berkuasa macam UMNO anak hari ini, tapi kena ingat hari ini anak-anak UMNO, saya waktu pilihan raya kecil di Jeram, Simpan Jeram baru ni, saya berbual pergi rumah ketua cawangan UMNO, ketua kampung AJK UMNO bahagian. Bila saya memang sebut, dia kata Ustaz, dia kata memang saya kaimah ada masalah. Nak yakinkan orang, termasuklah dia anak dia dua orang dia kata muda-muda. Tak boleh nak kontrol. Budak-budak ni tak boleh terima apa yang UMNO berlaku hari ini. Anak saya dia kata. Dia cakap jujur. Cakap jujur. Ini anak dia. Maka sebab itu tuan-tuan yang saya hormati sekalian, kita nak supaya kekuatan yang kita ada. DAP dia akan tunggang UMNO. Dia akan tunggang UMNO. Dia tahu dulu dia nak supaya apa? PAS ni dijadikan sebagai untuk nak kuasai orang Melayu melalui PAS. Melalui PAS kita tahu. Nak cukupkan kursi mesti melalui PAS. Tiba-tiba PAS tak boleh ikut apa dia nak. Maka kita tengok dia pula nak kudakan dengan PAN. Jadi PAN tu sebagai proksi dia. Tak lama mana PAN tak boleh hilang pengaruh. Kita dapat lihat baru ni 11% saja mereka dapat sokongan dari kalangan orang Melayu. 100 orang mengundi, 11 orang saja mereka dapat calon Melayu. Hak sokongan Melayu. Hak manakala kita pula Perikatan Nasional 100 orang dapat 58 orang. Mereka dapat hak yang Cina, hak yang bukan Melayu, dapat 98%. Tak apa. Tapi tuan-tuan kita tengok, sebab itulah hari ini, masa depan perjuangan PAS dan juga Perikatan Nasional, untuk pada masa akan datang, kita terus bekerja, kita terus menceritakan, waktu kita minta pada parti gerakan,
mesti bekerja kuat untuk meyakinkan orang-orang bukan Melayu, meyakinkan orang Cina dan meyakinkan orang-orang lain. Hari ini orang Cina pun sudah mereka confused. Dulu pasal apa? Pasal orang di AP pergi kempen orang Cina. Lu jangan pangkah ini semua Barisan Nasional. Nanti lu pangkah sama Barisan Nasional, lu pangkah BN, lu dapat Zahid. Tiba-tiba lepas dia tolak Barisan Nasional, dia pangkah Pakatan Harapan, tiba-tiba dapat Zahid juga. Cina kata, lu pun tipu sama gua. Dia kempen, dia kata apa pula? Oh, dia kata lu jangan pangkah ini Perikatan Nasional. Perikatan Nasional baik sama Zahid. Menang lu pangkah sama Perikatan Nasional, nanti lu dapat Zahid. Gua pun tak pangkah sama Perikatan Nasional, gua pangkah sama Zahid. Tiba-tiba gua pangkah Pakatan Harapan, dapat Zahid juga. Lu tipu sama gua. Cina pun dia kata dia kena tipu dah. Sebab itu tuan-tuan yang saya hormati sekalian, sabar sekejap. Yang penting kita terus sabar, kita terus bersama-sama, kita bentuk penyatuan kita. InsyaAllah di sana akan ada kekuatan kita untuk PRU ke-16. Anak-anak kita teruskan dengan medium-medium yang ada. Sebarkan maklumat melalui TikTok, melalui Facebook, melalui WhatsApp group. Yang penting hak yang benar. Jangan sebarkan hak fitnah. Sebenarnya hak benar, tuan-tuan tak perlu fikir banyak. Tuan-tuan hanya sebar ucapan-ucapan pimpinan-pimpinan Pakatan Harapan, pimpinan-pimpinan ucapan-ucapan PMX sebelum waktu dia menjadi Perdana Menteri dulu, macam-macam janji kan. Dulu dia kata apa? Dia kata apa? Oh kan. Menang hari ini, besok turun harga minyak. Tuan-tuan pun tepuk tangan. Kan tak ada apa-apa lagi. Sebab tu insya-Allah aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Takbir. Takbir.